Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama lagi kita dalam Teknokrat TV. Saya Uda. Saya Aril. Tapi tadi aku tahu Aril. Wajar dia kata aku cuti. Siut dia. Biasa dia yang cuti. Kau main-main, Aril. Mungkin. Orang bertanya. Mana tak? Ini semua fitnah. Aku berbulu. Tapi tak apa. Kita lupakan pasal saya. Aku dengan Aril ni tak ada hal kan. Tapi ingat guys, kita dah keluar berapa banyak siri dah. So kita sekarang ni isu dia, sebelum kita nak pergi lebih, pertama kena like, share and subscribe Teknokrat TV untuk mendengar cerita-cerita di dalam sesi kita di dalam yang panas-panas ni, Ril. Sesi apa sekarang ni, Ril? Sesi sekarang ni pasal pemilihan. Aduh, aku kalau pemilihan ni. Ini bersatu ni pemilihan dah berapa kali? Aku rasa ni kali kedua. Kau pernah bertanding ke, Ril? Pernah. Oh pernah. Aku ingat tak pernah. Lupa ke mantan tu. Oh. Kau mungkin dah lupa mantan. Okey. Lagi mengingatkan balik. Okey, hari ni dengan siapa kita ada? Tapi kita dengan siapa ni kita nak simpan dulu. Simpan. Sebab kita bawa satu nama figura yang agak besar dalam dunia social media tau. Guys, sebab orang ni kalau tanya aku, Ril, fighter. Ini fighter. Orang ni lah yang dia benci, orang ni yang disayangi, orang ni yang dia disukai. Orang ni yang masuk keluar je aku dengar. Betul? Dia ni kenapa dia kita ada sebab kenapa kita panggil dia. Sebenarnya kita nak bagi tahu banyak sebab ramai sangat orang yang bercakap dalam media sosial berkaitan politik cakap sembang. Tapi bila masuk politik tak nak masuk. Sebab akhirnya dia macam pernah tak silaku Tun M pernah cakap. Bila you pergi ke NGO tak buat dasar. Yang buat dasar adalah parti. Dasar parti tu akan diangkat kalau dia jadi pemerintah, dia buat dari dasar kerajaan. Dia samalah macam ni. Kalau kita cerita dalam satu dunia yang alam maya, dia tak pergi ke realiti. Tapi ini yang kita bawa seorang tokoh anak muda, ikon media sosial yang currently dia tak masuk sebelah kaki, dia masuk dua kaki dalam medan pertempuran dunia politik. Ini yang kita panggil pejuang. So kita pun tak nak bawa masa, Ril. Kau kenalkan orangnya, Ril. Aku nak tengok ni. Dia ni aku kenal seorang yang lantang bersuara. Lain tak bukan, dia punya saudara influencer lah. Influencer. Brother kita, Muhammad Syafiq Alim. Apa khabar? Ya, Alhamdulillah, sihat. Waalaikumsalam. Salam Aril dan Uda. Tapi awal dah bagi salam dah tadi. Dia kena melantang tak lantang dia. Tak, dia bukan apa. Dia macam orang panggil buffer tau. Kita dah bagi salam. Bila dia masuk pun dia jawab. Tak ada masalah. Vic, okey Vic? Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey agak sejuk sikit. Biasalah. Hujan. Kita ni. Tapi dia orang cakap kata sini tempat hangat. Hangat tu dia dekat tengah-tengah nanti dia panas Sekarang dia awak lagi bagi tunjuk dulu. Okey Vic, aku ni memang berkenan betul. Memang tunggu-tunggu bila je nak bawa Mai Syafiq datang kan. Sebab kadang-kadang kita dah tengok beberapa macam mula dulu episod 2 ingat lagi kita bawa Afiq. Ramai juga duk hentam kan. Tapi ramai juga puji. Pasal kita dalam Teknokrat TV ni sebenarnya kita nak cerita tentang parti tanpa ada rasa macam dikengkang kan. Ada benda yang sebenarnya kita nak sampaikan di peringkat majlis tertinggi supaya inilah suara akak umbi. Dan aku sejujurnya aku nak ucapkan tahniah lah kepada Syafiq salah seorang anak muda dah datang daripada dunia influencer, dunia alam maya, masuk dalam parti. Cuma nak tanya Fik, macam mana boleh nak masuk dalam parti Fik? Mesti ada sebab. Cerita pasal diri dia dulu. Kalau dia boleh kita dia intro terus lah untuk dia. Kita bagi ruang. Intro terus okey. Saya ni nama saya rasa semua orang kenal lah. Muhammad Syafiq Abdul Halim. Saya ni mulanya minat politik ni di peringkat sekolah ni. Sebab ibu bapa saya ni dia terlibat dalam politik. Mak ayah saya. Cuma unik sikit lah. Sebab mak saya ni daripada PAS. Bapak saya daripada PAS, arwah bapak saya, mak saya daripada UMNO. Tapi boleh duduk sekali lah pada waktu tu agak tegang juga di antara UMNO dengan PAS tu kan. Tahun tu lah. Jadi mungkin disebabkan tegangnya itu konflik perbincangan politik di rumah tu menyebabkan saya ni minat untuk menceburi dalam bidang politik. Cuma selepas itu bila masuk ke peringkat universiti saya terlibat dalam majlis
perwakilan pelajar pada waktu tu. So terlibat dalam politik di peringkat universiti. Jadi bila terlibat berpolitik di peringkat universiti dan kemudiannya keluar mula berminat untuk bercakap soal politik. Dan apa yang kita faham tentang dunia politik ni adalah kita nak memperjuangkan diri kita. Yang pertama, kita nak memperjuangkan diri kita. Yang keduanya adalah kita nak memperjuangkan apa yang berlaku di sekeliling diri kita. Yang ketiganya adalah kita nak memperjuangkan rasa sayang kepada negara kita. So kita tak boleh tiba-tiba pergi kat stesen bas menjerit kan. Kita mestilah sayang pada negara. Orang kata gila kita tu. Jadi kita kena masuk dalam platform-platform yang boleh menyebabkan kita suara kita tu orang dengar dan boleh suara. Kita melakukan perubahan tu. Jadi bila zaman dahulunya kalau kita tengok orang berjuang zaman kemerdekaan menggunakan orang menulis surat khabar, penulisan lah, daripada penulisan. Pena. Kalau sebut tentang Tun tulis surat kepada Presiden UMNO Tunku Abdul Rahman. So zaman dulu dia surat khabar apa semua, media bercetak. Jadi ada ucapan-ucapan yang dibuat di orang kata apa secara nyata lah kan, himpunan dan sebagainya. Jadi kita tengok zaman sekarang ni ada medsos, media sosial. Pada zaman saya kecimpung dalam media sosial ni, pada waktu itu adanya muka buku. Mungkin masa zaman Ariel dengan Ariel dia umur tak jauh, udah lah kan. Zaman blogspot apa semua tu tulis lah. Itu ada, kita dah ada dah. Dah ada dah. Dia ada tapi kau junior waktu tu. Junior. Ada tapi junior. Kau jangan samakan aku yang senior. Saya rasa zaman tu saya dengan Ariel main MySpace duk ambil gambar tengah-tengah. Friendster. Jadi cari awet. Yes. Jadi zaman tu videografik belum ada. Jadi saya aktif ni adalah di FB, di Facebook pada waktu tu. Jadi saya buka Facebook, saya dengar pada waktu tu Sir Azri. Papa Gomo. Yes, Papa Gomo. Jadi Sir Azri ni saya tengok dia menggunakan platform media sosial ni, saya rasa macam saya nak buat macam dia. Sebab apa, mungkin ada yang dia cakap tu saya rasa ini perlu ada huraian yang lanjut. Saya dalam media sosial saya tidak mengkritik orang. Betul. Saya tak kata orang ni tak bagus, orang ni tak bagus, tak. Jadi saya improve kalau saya rasa bahawa kena ada penambahan terhadap hujah dia. Apa yang saya akan buat adalah saya akan buat live tu sendiri. Saya akan buat video tu untuk menjelaskan tentang apa yang dia cakap. So pada waktu tu saya rasakan bahawa Sir Azri bercakap soal Melayu pada waktu itu. Di muka buku pada waktu itu dia seorang je. Dan saya cuba explore menceritakan soal perjuangan Melayu. Jadi sebab saya pun adalah lahirnya daripada latar belakang nasionalisme Melayu. Jadi saya main on the ground on base nasionalis Melayu sahaja. Dan kemudiannya wujudlah ada beberapa orang. Saya rasa di peringkat awal muka buku tu saya dengan Sir Azri je. Red, mana kau menghilang? Kau waktu tu kau kan ketua amanah negeri. Kenapa kau tak buat? Ada. Tapi kita bergerak secara slow. Tak payahlah. Tak apa, Syamik. Kita lupa Karil. Jawapan ni aku lagi minat kau punya jawapan lah dia. Ini podcast untuk dia. Jangan cerita pasal aku. Tapi pada waktu tu boleh dikatakan UMNO memang power lah. Ya, betul. Beberapa orang influencer dan saya sendiri adalah salah seorang daripada dia orang. Jadi cuma pada waktu itu kalau kita tengok apa yang kita cuba buat adalah kita tahu di peringkat parti kita bercakap dan kita perlu menyampaikan benda tu kepada orang ramai. Medium yang paling mudah sekali adalah media sosial. Betul. Media sosial yang paling mudah sebab kita tak perlu bergerak ke mana-mana. Orang daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Kelantan, Terengganu, dia tak ada sekatan kan. Kita tak ada sekatan. Sekatan tu ada. Lebih mudah lah. Lebih mudah kalau untuk menyampaikan. Nak masuk TV tu tak boleh kan. Modal pun tak ada. Betul. Tak perlu keluar duit minyak, tak perlu keluar duit betul. Cuma kalau nak kata beli telefon memang kita dah pakai harian. Betul lah. Kita dah ada telefon. Internet pun memang kita dah ada. Saya rasa tak ada modal pun untuk menyampaikan mesej, tapi keinginan dan kesungguhan kita tu untuk memperjuangkan sesuatu dalam parti politik tu sendiri. Sekejap. Maksudnya kalau waktu kau dulu buat live ke apa berapakah view yang paling tinggi yang kau pernah dapat, Wik? Saya pada waktu tu bernasib baik sebab bila saya buat live pada waktu tu orang tak ramai. Sir Azri pun buat live.
Jadi bila dia tak buat live, dia share live saya. Tolong sama tolong lah. Tak, bukan. Dia sebenarnya orang yang angkat saya dalam media sosial ni dia lah. Bila dia share, view saya naik paling tinggi di muka buku adalah pada waktu itulah 18,000, 15,000 view. Power. Pada waktu itu. Kita nak buat pun satu pun susah dapat. Tak kau. Kita jangan cakap aku seorang. Aku tak buat langsung. Bukan view yang selepas offline faham. tau. Waktu View semasa live. Live Ya, kan. betul. 18,000 tu is a Agak good tinggi numbers lah. Ya. You have numbers lah, brother. Senang. You have numbers. Ya, jadi bila kita tengok, bila kita memperjuangkan sesuatu, kita membawa suara parti dan sebagainya, itu yang menyebabkan bahawa kita perlu menyertai parti politik tu. Kalau tidak, orang kata kita macam anjing menyalak bukit. Betul? Kan, kalau anjing menjalak bukit ni, dia tak ada bawa apa-apa kesan kepada kerajaan tu, dan kerajaan pun tak akan ambil tahu dia ni siapa bercakap kan. Betul. Kan? Dia mesti kita masuk dalam parti, dan bila kita masuk dalam parti, kita boleh bawa suara itu tu sebagai idea untuk kita sampaikan di peringkat kepimpinan tertinggi dalam parti untuk dijadikan sebagai dasar dalam parti itu sendirilah. Tapi kita kena tengok jugalah parti yang kita sertai. Daripada tadi saya cakap adalah UMNO lah. Jadi, dan kita juga tidak boleh ada ketaksuban kepada sesuatu parti politik tu. Jadi bila kita masuk parti tu, kita kena ada ideologi, idealisme kita sendiri. Apa yang kita nak memperjuangkan. Kebanyakan orang ni ada juga rakan-rakan media sosial, influencer ni, bila dia famous, dia dijemput lah masuk dalam parti dan sebagainya. Become red carpet lah. Jadikan red carpet. Tapi kita tengok hari ni ada beberapa orang, malah ada daripada Bersatu sendiri pun yang pergi ke DAP. Kita tak perlu mention nama, orang pun tahu kan, daripada Armada. Dia meaning dia macam dia tak konsisten. Sedap, dia tidak ada jati diri. Tak ada semangat nak memperjuangkan parti tu. Dia masuk dalam parti kerana dia nakkan sesuatu. Kecelaruan entiti. Dan dia rasa bahawa selama ni aku berjuang di media sosial. Kalau aku masuk dalam parti politik, mungkin akan dapat bayaran, gaji atas apa yang aku buat. Boleh jadi dia nampak bahawa parti politik ni nak dapatkan jawatan dan kedudukan semata-mata. Tapi tidak ada nilai jati diri, tidak ada semangat yang asal. Jadi itulah yang perlu dibawa ke dalam masyarakat ni, adalah di peringkat khususnya anak muda, adalah dia perlu tahu apa yang diperjuangkan. Dia bukannya semua isu dia nak cakap. Dia kena tahu apa yang dia perjuangkan. Dan perjuangan dia tu, dia nak bawa ke arah mana. Sebab itu kalau orang tanya saya, dia ni tadi sebut dia famous daripada UMNO dan sebagainya, kenapa dia tinggalkan UMNO? Sebab UMNO itu telah pun lari daripada perjuangan asal. Sebab tadi saya sebut perjuangan saya adalah nasionalisme Melayu. Jadi bila UMNO tidak lagi memperjuangkan Malay nationalist, saya rasa tak perlu ada kat situ. Tak perlu ada kat situ. Kan? Dari itu ke antara faktor kenapa kau pilih Bersatu? Macam mana boleh bersatu tiba-tiba? Kau sebab kau dah UMNO. Yes. Kan bila kau rasa dia tak ngam, tak sesuai, tak apa yang kau nampak kan? Apa yang dia nampak? Dan kau swing. Kenapa kau swing? Dan ketika itu kalau kau tengok tadi sejarah keluarga, UMNO dan PAS. Why not PAS? Why Bersatu? Mesti ada sebab Bersatu tu. Dia, masa saya keluar daripada UMNO tu, saya ambil masa yang agak lama untuk memikir. Kan? Lama jugalah saya ambil masa, sampai saya rasa saya keluar tu dalam bulan 5 tahun 2020. Bulan Mei tahun 2020. Jadi saya sertai Bersatu tu pada 17 hari bulan 10. Bukan keluar, saya relax dulu. Relax dulu. Jadi saya tengah melihat kepada dasar-dasar parti ni lah. Jadi apa yang saya lihat adalah, kita melihat apa yang kepimpinan parti tu sedang bercakap, apa yang parti ni sedang membuat, apa yang dia cuba bawa kepada masyarakat, apa yang ternyata dalam perlembagaan dia. Itu yang saya lihat satu persatu. Jadi Bersatu ni sebenarnya perjuangan itu kita tidak boleh kata sama dengan UMNO lah. Memang jauh berbeza lah. Setiap parti ni ada perbezaan dia. Tetapi yang paling pentingnya adalah Bersatu tu adalah satu-satu parti yang di Malaysia ni yang memperjuangkan nasionalisme Melayu. Tak ada parti dah. Kalau kita tengok DAP bukan memperjuangkan Melayu, sudah tentulah kan. Dia haluan kiri. Parti Anwar Ibrahim, PKR pun bukannya parti Melayu, dia Liberal Party kan. Jadi parti Amanah sendiri pun sama. Jadi yang kena dengan, sebab tu saya kata bila saya dah ada base perjuangan saya tu, jadi senang lah. Jadi saya cari parti yang sama dengan ideologi dan perjuangan saya. Itu yang menyebabkan saya sertai Bersatu tu adalah untuk membawa perjuangan tu. Dan sampai ke hari ini
Saya bercakap soal itu. Tu yang mengekalkan tu. Tu yang saya nampak, kalau aku nampak banyak perkara Real Ya. Dia memang antara yang seronok dengar live dia lah kan. Ya. Tengok macam-macam ada cakap. Orang kata paling- tapi kan yang kecewa kan. Ajak nak masuk room tak pernah dapat. Susah lah. Tapi kalau kita lalu, kita tegur dia. Betul. Dia jawab. Itu dia maknanya dia tak adalah ignore kita. Dia tahu kita Nasib masuk. yang tu nasib baik. Yang tu nasib baik pasal dia dengar ada pemilihan. Tu nanti. Tu nanti pemilihan tu nanti. Sabar. Banyak lagi ni. Tapi kalau kau Berpeluh nak jawab. kita ada ruang ni kan. Dan sebab kalau tanya aku tu lah, aku sebenarnya kenapa aku pernah dengar kata-kata Cikgu Bat. Cikgu Bat kata dia agak terkilan satu perkara. Dia sebenarnya dia dah tak nak ada Cikgu Bat. Sebab nanti semua Cikgu Bat kena buat. Kalau boleh dia nak semua orang jadi Cikgu Bat. Bro, ramai nak berjuang. So macam mana kalau engkau ada satu perasaan nak macam tu? Kau tak nak ada seorang Syafiq Alim. Biar ramai Syafiq Alim dalam satu ni. Yang macam kau supaya boleh berjuang. Kalau dalam media sosial ke, boleh bercakap. Kalau seandainya ada orang nak ikut ni, macam mana dia nak kenal kau ni, Bik? Mana dia nak cari? Kan? Di mana base kau ni yang Kadang-kadang orang tanya. kadang-kadang orang rasa macam nak jumpa dia pun rasa macam alamak dia ni famous sangat lah. tak ada juga. Aku tak rasa. Tapi dia macam, yelah kalau kita tak kenal kan, kita biasa tengok, uish, Nak tegur pun aku nak tengok Syafiq Alim tengok kan. Tapi macam mana kalau aku jumpa dia kan, aku nak join dia lah. Macam mana kan. Kadang-kadang kat sini ada barrier. Jadi macam mana kau, kalau kau berada tempat situ, macam mana kau nak buat? Sebenarnya orang nampak bahawa Syafiq Alim ni tak melahirkan Syafiq Alim yang lain. Sebab saya tak nak lahirkan Syafiq Alim. Saya nak lahirkan orang yang ada semangat dia sendiri. Sebenarnya banyak orang, kalau saya nak sebut nama, even beberapa public figure yang wujud sekarang ni pun adalah kerana kita yang create dia dulu. Bukan kita create, kita yang share dia punya ni, kita yang bagi dia punya point untuk bercakap dan sebagainya. Malah cuma saya tidak berkemampuan lah untuk buat mengarahkan di peringkat jentera parti untuk buat sesuatu macam tu. Jadi tidak ada kemampuan tu, itu. Tapi kita ada buat dulu masa dalam penerangan, kita ada jalan kan, untuk kita latih. Tapi sebenarnya untuk bercakap secara live ataupun bercakap di hadapan kamera sebagaimana sekarang ni, bercakap ni semua orang boleh bercakap. Yang paling pentingnya adalah apa yang dia nak cakap. Apa yang dia nak sampaikan? Apa yang dia nak sampaikan? Apa yang dia nak sampaikan? Masalahnya sekarang ni adalah knowledge management process. Proses pengurusan pengetahuan. Dulu masa saya belajar di Universiti dulu, ini adalah yang paling penting lah. Dia kena tahu macam mana dia nak menguruskan pengetahuan yang dia ada ni. Jadi ini yang menjadi kelemahan kepada kita. Sebab apa? Sebab itu kalau kita tengok hari ni, yang pertama orang percaya kepada kerajaan hari ni kerana dia tidak membaca. itu adalah benda yang normal lah. Jadi bagaimana dia nak bercakap dengan rakyat kalau dia juga tidak boleh membaca dan tidak ada kemahuan untuk membaca. Jadi ini yang menjadi masalah utama. Bukan saya tidak mengatakan kepada semua. Ada orang yang ada ilmu tersebut dan dia tidak boleh bercakap. Ada setengah orang macam tu. Betul. Dia jadi gugup, dia jadi takut. Ada pakai benda dia. Dia jadi kelang kabut dan sebagainya. Itu ada juga yang jenis macam tu. Jadi jenis macam tu kita senang nak kita kalau dia sendiri willing untuk datang jumpa dengan kita, tanya macam mana nak buat dan sebagainya. Ada rakan saya yang saya bagi tahu dia, kita bermula dengan buat video record dulu. Sebab you tak boleh bercakap dalam live. Bila you tengok view, you rasa macam ramai ribu orang yang tengok, jadi gelabak. Jadi betul. Jadi panik tak pasal. Dia jadi panik tak pasal. Padahal dia cakap dengan telefon. Dia ada beberapa langkah lah yang kita train. Antaranya kita letak tape dekat dia punya live number tu. Dulu saya dah buat supaya dia tak nampak angka tu tapi ada setengah orang dia macam ada rasa di hati dia, ni tengah live ni ramai orang tengok. So fine, tak ada masalah apa. You buat video dulu. Jadi sebab dia ada kemahuan untuk buat benda tu. Tapi kita tak boleh nak kata bahawa Syafiq Alim ni tak nak membantu, tak nak create another Syafiq Alim ataupun orang lain dan sebagainya kalau orang tu tidak ada keinginan untuk buat benda tu. Saya rasa saya terbuka untuk latih saudara Uda dengan Arif, siapa-siapa pun, bukan latih lah, tapi untuk bagi kepada dia langkah-langkah, kongsi kaedah dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah, yang paling penting adalah dia kena tahu dulu pengurusan pengetahuan. Dia kena ada pengetahuan. Betul. Dan dia kena tahu dia nak cakap apa. Dia nak cakap isu, dia kena fokus lah.
And dia tidak boleh kita rangkumkan semua benda kita nak cakap. Betul. Macam contoh saya sendiri pun, saya tidaklah bercakap dasar luar negara dan sebagainya. Saya fokus apa yang saya boleh bercakap. Yelah. Jadi dia kena pilih. Dia nak cakap soal kesusahan rakyat ke, dia nak bercakap soal dasar negara ke, dia nak cakap soal belia ke. Dia kena ada fokus topik apa yang dia nak cakap. Dan dia mula kena buat pengkajian. Kena mengkaji. Benda ni kena kaji. Betul. Kalau dia Kena tak, baca kan, dia kena research dan sebagainya. Nak dia panggil, nak membina naratif, nak mencipta naratif, nak counter naratif. Ini semua melibatkan perkajian-perkajian. Jadi dia kena kaji dan ada rujukan. Kalau dia tak kaji dan dia tidak ada rujukan, ini akan menyebabkan dia terbuka kepada kesalahan-kesalahan undang-undang. Betul. Undang-undang tu sendiri. Dan ada setengah orang pula, ni sikit lagi, saya tahu dah terlampau panjang. Tak ada. Bila kau betul-betul nak sambung, tapi kau sambung sikit. Aku bagi 2 menit. Bukan, saya dah dapat soalan nak tanya tu pasal undang-undang. Jadi dia sebenarnya kena ada pengetahuan asas undang-undang tu. Saya mungkin ada kelebihan sebab saya bekas anggota PDRM. Betul. Jadi kita lah dulu yang duk menangkap ahli politik. Kita lah juga yang duk menangkap. Kita tahu dekat mana poin-poin untuk kita tangkap. So kita akan cuba elakkan. Sebab itu saya kata bahawa benda ni adalah kita punya insting sendiri. Macam mana kita nak elakkan? Ni saya yang bawa buku ni nak tunjuk lah. Ni macam ni contoh kan. Ni mana kamera saya? Ni kamera Ni setiap kali saya nak buat live ni nota, saya tulis tangan. Saya tulis tangan apa yang saya nak cakap. Jadi bila saya tulis tangan apa yang saya nak cakap, dan saya tahu sebelum saya bercakap tu saya akan buat semakan. Rasa-rasa ni ada nampak boleh kena tindakan tak? Ataupun ni kita boleh lari sikit tak kalau kena tindakan. So sebab itu kena ada persediaan sebelum kita bercakap. Dia tak semudah buka kamera tekan dan terus bercakap. Nak bercakap. Jadi saya rasa saudara Arif dengan Uda pun nak buat hari ni pun bincang dengan Arif ni. Kita berbincang untuk Syafiq Alim, kita bincang sebulan. Oh, sebulan. Untuk tanya soalan. Kita kan kenapa macam aku dengan Arif buat ni, kita memang kita bagi ruang kadang-kadang dalam bila kita berparti ni, kadang-kadang bila kita tak berada di satu tempat yang agak kayangan ni, dia akan ada satu blok. Betul. Ini mana-mana parti politik akan bermain. Kalau kita bukan datang dekat, dia akan berlaku. So, dan kita buka gelanggang yang macam ni atau ruang yang macam ni untuk kita sampaikan. Sebab biar semua orang boleh bercakap. Kadang-kadang at least walaupun suara halus sampai ke atas tu, dia sampai juga. Hari ni dia halus, lama-lama dia kuat. So sebab bila apa yang kau cakap tu semua aku setuju. Cuba aku tak nak pergi satu yang pergi slot yang panas tu lagi, sebab biar dulu tarik sikit. Cuma nak tanya kau, pengalaman ni kalau kata undang-undang ni banyak lah kena cekur dah beberapa kali kan. So selama kena ni, antara yang macam mana kau hadapi benda-benda macam ni, Fik? Ini bukan mudah, Fik. Kadang-kadang naik turun semua kos kan. Kita ada anak bini juga kan. Kadang-kadang rumah risau, alamak suami aku kan, kali kes tu jadi tersangkut simpan dalam 3-4 hari. So macam mana kau hadapi benda-benda ni? Okey, sebab tu saya kata yang paling pentingnya adalah kita kena tahu apa yang kita perjuangkan. Itu yang paling penting. Sebab apa? Kalau kita masuk dalam parti hanya kerana kita nak ada keistimewaan, dapat red carpet tadi Uda cakap kan, dia cakap nakkan jawatan, boleh bertanding YB, kita tak sanggup buat benda tu. Kita akan rasa macam susah. Kalau kena lock up pun kita rasa tension. Allah Akbar, aku lepas ni kena dakwa, tak boleh lah aku bertanding dalam pilihan raya ni. Aku lepas ni kalau kena dakwa ni susah lah aku nak ni. Dia akan jadi macam-macam. Tapi kalau kita bawa perjuangan ni, nak tak nak kita akan ingat, kalau kita tak berjuang hari ni, apa akan berlaku pada anak kita? Betul. Cucu kita, masa depan kita. Dulu nenek moyang kita berjuang angkat senjata. Saya duduk dalam jadi ahli penyelidik akib negara lebih, saya rasa setahun lebih, dekat 2 tahun saya kaji tentang proses-proses kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Kalau sekarang ni kita tanya anak muda, kita merdeka 31 Ogos 1957. Tapi kalau saya bagi tahu bahawa kemerdekaan ini adalah orang kata apa, terjadinya kemerdekaan ini adalah kerana pengorbanan, linangan air mata, darah-darah yang mayat-mayat yang bergelimpangan, dan juga darah-darah yang menutupi bumi. Sebab apa? Nenek moyang kita nak lawan dengan British, keluar daripada rumah dia tahu dah dia mati. Betul.
Tu yang dia kata semboyan telah berbunyi menuju medan bakti tu kan. Andai aku gugur Di medan perang. di pusara tu kan, ada lagu tu kan. Dia dah tahu dah. Nyanyi sikit boleh? Bila tak perlu. Jadi dalam lirik tu menyebut bahawa bila semboyan bunyi, maknanya bila panggilan tu dah sampai, kan, dia rela untuk berbakti untuk negara, dan bila dia keluar dia tahu dah dia akan mati. Betul. Jadi ini pengorbanan nenek moyang kita dulu. Jadi Setuju. mereka sanggup lawan, dan pengorbanan ini bukannya puluhan tahun. Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 15, kurun ke 15. Kurun Kita 15 merdeka betul. kurun ke 19. Betul. Berapa ratus tahun 400. nenek moyang kita ni? 400 tahun 400 nenek tahun. moyang kita berjuang semata-mata nak bagi kita hidup. Hari ni ada dalam aircon, boleh buat podcast apa semua je ni. Dan dia orang tak fikir pun. Kalau dia fikir bahawa dia akan mati, dia tak akan berjuang. Betul. Macam tu juga dengan kita sekarang. Sebab tu saya kata, kalau kita tahu apa yang kita perjuangkan, kalau kita tahu kenapa kita berjuang, kita rasa tak ada masalah. Hari ni kita tidur dalam lokap je. Kalau kita tengok para ulama di dunia, ada yang nak menyampaikan ilmu sampai kena penjara. Ada. Yalah. Ya, kita hari ni baru kena lock up 3 hari. Tetapi asasnya adalah kita kena tahu kan, kenapa kita berjuang. Kalau kita dah tahu kita ada niat itu kan, untuk demi negara kita, demi agama kita, demi bangsa kita, kalau kita kena tangkap, tidur lock up 3 hari, besok keluar kita lawan lagi. Sebab kita tahu. Saya ulang. Tak ni, okey. Ha. Sentuh sikit bab tu lah kan, berkenaan dengan keluar masuk, beranilah untuk melantang suara. Adakah kau ni Pik seorang yang kebal dari segi undang-undang? Ya, tak, orang kata apa, nak kata kebal tu, dia tidaklah kebal. Kan, kita tahu, saya pun menghadapi pendakwaan macam orang biasa. Kena siasatan pun macam orang biasa. Tidak ada kluster-kluster. Kalau kata, oh dia ni bekas anggota, masuk dapat makan KFC, McDonald, tak ada. Boykot. Sama ke? Sama je kan. DRM pun boykot. Tidur lah kat lantai tu kan. Tak ada Atas lantai tu. Tapi dia yang menyuntikkan semangat kita tu adalah apabila perjuangan kita ni disokong. Kan, perjuangan apa yang kita bawa tu adalah perjuangan yang betul. Rakyat hari ni susah. Betul. Jadi dulu kita belanja pada zaman sebelum-sebelum ni 1 bulan RM400. Betul. Sekarang ni kita belanja RM700 hingga RM800. Sewa rumah pun separuh daripada pendapatan. Dulu Fik, kalau tambah kan, kita bayar kereta 1000 ni dah canggih kereta kita. Ya. Ni bayar 1000 biasa kan? Ya, kereta Betul biasa. tak? Saya pakai Proton pun bayar RM500 sebulan. Dulu berapa beratus kalau Proton? Ya, betul. Jadi poinnya di sini adalah sambil kita berjuang untuk rakyat ni, kita berjuang untuk diri kita juga. Betul. Kalau kita nak duduk dalam keadaan tu kan, oh biarlah kena tindas, lepas tu kita pula duk bercakap dengan dinding apa ni barang mahal, tak guna. Jadi kita kena keluar, kita kena menyatakan sesuatu kerajaan ni silap. Sebab apa? Kita boleh buat perubahan dengan kita menyatakan kesilapan kerajaan pada hari ini. Dan bila kita memperjuangkan sesuatu yang sama perjuangan dengan rakyat, maka orang akan ikut kita. Itu yang berlaku kan. Bila saya memperjuangkan, saya menyuarakan apa yang rakyat di bawah rasa, apa yang orang muda di bawah rasa. Jadi mereka ni merasakan bahawa saya memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan, dan mereka bersama-sama. Bila mereka bersama-sama, itulah maknanya demokrasi. Kan? Kita boleh buat perubahan dengan majoriti yang membuat keputusan untuk melakukan perubahan. Jadi sebab itulah kan, kalau kita tengok hari ni, kita kena berjuang dan terus berjuang, dan saya akan terus berjuang. Anwar nak tangkap saya tahun ni 14 kali. Dia nak tangkap bagi cukup 30 kali pun saya tak ada masalah. Asalkan perjuangan saya tu adalah untuk rakyat. Boleh masuk book of record dia ni. Boleh tak? Ini baru betul. Iya. Kualiti pemimpin yang kita cari. Sekarang kita masuk slot pemilihan. Ini yang seronok. Panas kita dah panas kan. Sebab kita dah dengar ideologi dia, berpeluh dah. dia punya spirit. Sebab kita nak tahu seorang pemimpin ni yang macam mana. Sebab betul, aku setuju dengan Syafiq. Ada pemimpin nak cakap pun tak boleh. Tapi sembang nak jadi pemimpin. Belakang je duduk sembang. menyuruh, buat apa? Kau pemimpin, kau fighter, kau depan. Kau berjuang. Betul. Baru anak buah nak ikut. Ini fighter, ini baru betul pemimpin. So karakter dah ada. Okey. So nak tanya Syafiq, kau masuk kali ni kontes pemilihan? Masuk. Untuk bertanding apa ni? Bertanding di Exco Armada Nasional. Wah, okey. So nak tanya lagi. Dalam aku dengar di dalam pemilihan Exco kali ni ada 2 kumpulan. Satu Tak payah sembang baik lah. Dua papan. Dua papan kan? Tak payah sembang baik lah. So
Dua papan ni kau main dua kolam ke kau berani pilih papan? Biasa kalau politik ni dia kolam, kau kolam. dua kolam ke kau satu kolam ke, kau macam mana kalau kau? Sebab daripada kau punya semangat perjuangan, kau orang yang ada prinsip. Nampak jelas daripada kata-kata. So ini kita tanya dalam podcast. So kalau kau sekarang macam mana? Kau duduk di bahagian mana ni? Untuk pemilihan kali ni? Saya masa dijemput oleh teknokrat ni, dia cakap bahawa teknokrat ni dia neutral. Tak, kita kita tak ada masalah kan. Jadi kalau neutral tak perlu declare kan. Tak apa. Saya beritahu, saya bersama dengan saya di peringkat awal dalam pemilihan ni, saya mengambil jalan untuk mendengar kepada kedua-dua belah pihak. Kan, saya berjumpa dengan kedua-dua belah pihak lah kan. Pihak A, pihak B, saya jumpa. Saya bertanya kepada mereka beberapa soalan yang saya rasa saya patut dapat jawapan tersebut. Dan saya juga bertanya dengan mereka adalah, saya tak nak dengar dia kata aku ni dapat orang ni bagi kat kau Hayu, aku akan bagi kat engkau kedudukan, kau jangan risau, ini masa kita nak buat duit apa semua. Saya tak berminat yang tu. Saya akan tanya dia, kalau kau nak aku join kau, maknanya kau nak lead aku lah, kau nak bawa aku pergi mana? Bila kau suruh aku masuk dalam kereta kau nak ajak aku pergi mana? Kau dah ambil aku dekat rumah ni, kau nak bawa aku pergi mana? Jadi saya nampak tujuan yang jelas adalah untuk bersama dengan YB Hilman Dirham. YB Hilman bagi tahu saya, ini destinasi yang aku nak pergi. So saya rasa saya takkan buang masa 3 tahun sebab saya dah tahu destinasi saya nak pergi ke mana. Yang pihak satu lagi, bila saya tanya dia sendiri pun tak tahu destinasi dia kat mana, macam mana dia nak bawa saya. Yang tu mungkin kita akan boleh rungkaikanlah dalam luahan dan sebagainya. Sebagai contohnya, bila saya jumpa dengan YB Hilman Dirham, saya timbulkan isu-isu berkaitan dengan politik wang, kenapa benda ni berlaku, kan, kenapa kalau kita tengok jentera-jentera ni macam kita belah ikan keli, kan, orang yang belah ikan keli, bila belah ikan keli ni tahu macam mana tak? Bagi makan biar lah. Tak, ikan keli ni kalau tak dapat makan dia macam slow, kan, benar slow kan. Bila dapat makan dia semua datang gitu kan. So Hilman Dirham bagi tahu saya, Hilman Dirham dia kata bahawa perkara ni berlaku adalah kerana tidak berlakunya keseimbangan ekonomi. Maknanya pihak di atas ni hanya memikirkan soal untuk merubah takdir dan juga kehidupan dia. Dia tak fikirkan tentang soal di bawah. Jadi orang yang duduk di bawah pula nampak bahawa dia ini adalah punca rezeki kepada dia. Jadi Hilman jawab kepada saya, jadi untuk mencapai kepada perkara itu adalah yang pertama kena mencapai kepada keseimbangan ekonomi semua ketua-ketua ni. Dan yang keduanya adalah kena mendoktrinkan kepada mereka sebab apa mereka berjuang. Sebab ini adalah parti yang bukan nak mendapatkan kedudukan dan wang ringgit, tetapi parti ini kita sedang berperang, kita sedang berlawan. Kalau kamu nak berlawan, maka kena ada semangat, kena ada ambition, kan, kena ada cita-cita apa yang kamu nak. Jadi ini perbezaan lah. Kalau yang satu pihak lagi, saya jumpa, saya tanya dia menjawab kepada saya bahawa inilah masa kita untuk mendapat sesuatu. Kan, aku akan pastikan kau duduk kat sini, jadi kau ikut aku. I'm not the type of person like that. Saya bukan orang yang macam tu. Kalau saya orang yang macam tu lah saya ikut. Jadi dia juga bila saya jumpa, saya tanya, you nak bawa saya pergi mana? Dia kata, ni saya suruh print tadi kan. Dia kata dia idealisme bersatu ni ada 5. Jadi mungkin dia ada orang bagi tahu dia kata saya orang yang macam tu. Jadi sebab saya mementingkan ideologi, dia jawab pada saya bahawa kita nak ambil satu je prihatin. Lagi 4 kita tinggal. Sekurang-kurangnya dalam tempoh masa 3 tahun ni saya laksanakan prihatin saya. Saya fikir dan tanya dia kan, you faham tak faham ni apa yang you sedang bercakap ni? Sebab tu saya kata dia nak bawa saya naik kereta bersama dengan dia, tetapi dia tak tahu hala tuju dia nak pergi mana. First time dengan kereta, selalu orang sebut kapal. Takkan senang. Ini orang senang. Selalu sebut kapal. Kan, orang ambil kita kat rumah takkanlah naik boat, naik kapal kan. Ini mudah nak faham. Kan, jadi sebagai contohnya, idealisme bersatu ni baru dilancarkan, ditulis oleh Datuk Wan Saiful bin Wan Jan, ada 5, inklusif, sederhana, demokratik, integriti dan juga prihatin. Dan idealisme ini ada 5 prinsip utama idealisme ni diambil daripada Perlembagaan Bersatu. 14 matlamat tu dirumuskan ada dalam 5 idealisme ni. Kalau nak buang 4 ambil 1, apa tujuan matlamat penubuhan bersatu? Tak jadi apalah. Tak jadi apalah. Penat kau nak bikin 5 ni. Aku tahu kau terlibat. Ya, betul mudah. So kalau nak ambil 1,
Tak jadilah lengkap. Ya betul. Dia tidak ambil konsep-konsep yang ada dalam matlamat perubahan Ya, bersatu betul. dan juga mandat presiden. Ambil Betul. satu je. Macam mana saya kata you faham tak apa yang you cakap ni? Dia kata saya faham lah kan. Tapi pada pandangan saya, hemat saya, you memang tak faham lah apa yang you Betul cakap lah. ni kan. Kalau aku tengok kau ni, engkau sangat memilih, you are choosy when you nak follow somebody. Yes. Bukan kita mengikut semata-mata. Kita nak pemimpin yang boleh membimbing kita. That's why, so daripada jawapan kau tu aku faham lah stand kau ni. So ini antara kualiti-kualiti pemimpin yang muda yang perlu dibagi ruang. Kalau tanya aku, guys, kalau yang tengok ni ada yang perwakilan, tolong. Kita akan kehilangan satu pemata yang bagus kalau Yang kita bersinar. tak yang bersinar. Satu pemata yang berharga sebenarnya. Sebab pemata kadang bersinar, kadang-kadang pemata tu harga sebab dia malap tersembunyi. So, satu pemata yang berharga yang ada depan mata, kalau kita tak tahu menilai, kita yang rugi. Yang rugi adalah pertama kita, kedua adalah parti. So kita sebenarnya masa ni sangat cemburi. Memang banyak benda sebenarnya. Kalau aku dengan Syafiq ni tak cukup masa ni, tapi tak apa. Aku bagi lagi satu slot Betul. untuk dia sebelum kita nak akhir ni. So Fik, kita ada memang slot jom luah ni. So kau boleh cakap apa saja yang kau dah sampaikan. Mungkin kau nak bagi tahu pada yang follower kau untuk ngundi ke apa ke, pilih kau ke. Khususnya ahli-ahli armada lah. This is a place yang we are open. Silakan, ada masa ni. Dia ni dia lebih kepada, saya pernah bawa keluar kenyataan dalam akhbar, Uda dengan Arif boleh tengok. Armada ni perlu ada transisi. Kan, perlu ada, dia tak boleh jadi macam sekarang. Bila habis umur je tak tahu nak cari siapa, kelang kabut kan, kena dapat kawan orang ni, kena dapat kawan ni. Tak boleh, dia kena ada transisi. Sebab itu kalau kita tengok YB Hilman Idham, dia susun dia sebagai ketua armada dan naib ketua armada itu adalah YB Zahar yang ada satu penggal lagi supaya ada transisi tu, ada penyambung. Kita tak boleh bagi alasan 35 tak cukup, kena naik 40. Kita parti bersatu yang minta turunkan had umur belia daripada 40 ke 35. Takkan kita nak naikkan 40? Kan orang marah kita. Betul. Jadi kita kena pastikan macam mana kita nak lawan sistem tu. Nak lawan sistem tu kena ada dia panggil langkah transisi. Maknanya kita latih orang untuk ganti kita. Supaya bila dalam masa tempoh 3 tahun kita buat macam ni dan lagi 3 tahun dia pula latih orang yang selepas pada dia, yang orang yang ni akan sambung 3 tahun lagi dan dia akan bersambung-sambung. Akhirnya armada ni akan berkembang besar. Jadi yang paling pentingnya adalah itu yang saya sebut tadi, langkah transisi. Yang keduanya adalah tentang mendoktrinkan ideologi supaya armada ni dia tahu dia berjuang untuk apa. Janganlah dia sampai tak tahu dia nak berjuang untuk apa, lepas tu dia cakap saya ni orang ni endorse saya, kawan ni endorse saya pun pening juga. Itu terciptanya Wahyu tu. Saya ni Hairi, saya bukan nak kata apalah kan. Saya lawyer saya siapa dia? Lawyer saya adalah lawyer presiden tau. Shitan Jatnawi. Dan tu peguam saya. Dan saya ni dengan pejabat Datuk Seri Hamzah ni biasalah, tak ada masalah apa. Saya pun tak dapat siapa-siapa bagi tahu saya, even pegawai dia kata, Syafiq, you kena sokong orang ni. Saya tak pernah dengar. Dan saya pun hairan bila dia cakap tentang Wahyu ni. Kenapa pula kepimpinan tertinggi bagi Wahyu, kau pula nak kena jadi, nak pergi hantar, orang panggil sebagai apa yang hantar surat ni? Postman. Yang lapor dalam berita tadi tu. Nak jadi postman pula, pergi bagi tahu. Ni aku sebenarnya presiden dah endorse aku. Aku timbalan presiden endorse. Kenapa engkau? Saya ni dalam politik udah daripada 2009. Mana ada orang yang dapat Wahyu pergi bagi tahu saya dapat endorse? Tak perlu pun. Wahyu tu akan turun. Nama pun Wahyu. Wahyu turun. Jadi Wahyu tu akan bagi tahu kepada bahagian-bahagian dan cawangan ni, kau sokong dia ni sebab aku Wahyu kan. Wahyu ni turun. Ini jual nama, bukan Wahyu. Jual nama. Dia ingat kita ni budak-budak. Kita bukannya baru dalam politik, kita dah lama. Dia nak bagi tahu kat kita, tak, kita ada kita punya prinsip, kita punya semangat juang kita sendiri. Jadi itu pertama tadi, ideologinya kena ada leadership, kepimpinan. Dan yang seterusnya adalah kalau kita tengok masalah kita adalah masalah jentera. Masalah jentera ni bukan orang kata nak buat macam mana, orang duit tak ada, akaun kena beku. Saya mudah je. Udah, dia bukan susah. Jentera ni kadang di kalangan rakan-rakan kita. Kalau hang tak boleh bawa orang, maknanya hang tak berkawan dengan orang lah. Betul. Sebab nak jadi ketua Armada Nasional, tempat sendiri tak ada jentera, maknanya hang tak ada rakan-rakan. Contoh kalau kita ada 10 orang rakan.
10 orang rakan ni setiap seorang ada seorang rakan. Dah berapa dah? Sebelah aja di 10 je sekarang. Dia tak apa 20. dia tak belajar MLM kot. Seorang-seorang dia tak belajar MLM. Dah lagi 20 orang. Kalau lagi 10 orang bawa seorang, takkanlah kau zaman sekolah sampai tak ada seorang kawan pun. Betul. Kita susun jentera macam tu lah. Kawan kita. Lepas tu kalau kita nak buat program, takkan kau main bola tiap-tiap hari setiap petang dengan member kau minta peruntukan kat ayah kau. Betul lah. Kan kita main bola tiap petang dengan member-member kita. Tapi bila kita masuk dalam parti politik, kita minta dekat ketua bahagian 1000 peruntukan. Sebelum kau masuk parti politik, kau pergi sepak bola tak payah duit pun. Tiba-tiba masuk kena ada peruntukan. Jadi the problem yang kita kena elakkan. Jadi kita kena bawa rakan-rakan kita untuk bersama-sama dengan kita. Jadi ini yang perlu kita tengok. Dan saya juga meminta daripada segi luahan ni, kita tengoklah kita nak pilih macam saya bertanding Exco, dan saya nak ketua armada yang saya pilih iaitu YB Hilman Idham ni menang. Kita nak parti kita ni berkembang ke depan. Kita nak bersatu ni bersinar kembali. Sebab apa saya kata bersatu ni bersinar kembali? Sebab bersatu suatu ketika dahulu dihormati. Betul. Parti yang bersinar walaupun dia ada 6 sahaja ahli parlimen, lepas tu ahli parlimen semua pakat nak masuk bersatu. Dalam tempoh masa berapa tahun kita ada 2 Perdana Menteri. Dan hari ni kita ada berapa ramai adun-adun dan sebagainya. Jadi masalah kita ni adalah mobilisasi jentera, dan masalah kita ni adalah armada. Cancel kan? Saya tidak kata kepada ketua-ketua armada bahagian. Adalah ketua-ketua armada bahagian yang duk kata saya duk kritik dia orang. Saya bukan kritik dia, saya kritik bos dia. Apa saya nak kritik dia? Kita pergi jumpa dia pun dia akan cakap benda yang sama. Dia kata macam mana saya nak bersinar? Bos saya tak bagi saya bersinar. Dia nak one man show. Kita tak nak orang yang macam tu. Jadi kita perlu buat perubahan. Saya nak YB Hilman Idham ni berjaya, dan saya nak dengan kejayaan YB Hilman Idham ni, kita orang punya rakan-rakan ni semua berjaya sekali. Supaya kita boleh melakukan perubahan kepada parti kita, kepada armada ni kita dapat lakukan perubahan. Dan sebab apa kita perlukan perubahan ni? Sebab kita kena akui bahawa kita mesti merampas kembali negeri Melaka. Kita mesti rampas Johor dan Sabah. Supaya apa? Bila kita pergi ke PRU 16, ada gelombang-gelombang yang tercipta hasil daripada kemenangan tu untuk membuatkan kita dapat menubuhkan kerajaan pada PRU 16. InsyaAllah. Lain kali kalau nak panggil saya buat masa 2 jam. Aku ni semua orang ni, tapi tak apalah. Okey, itu saja. Itu tadi kita dah bersama dengan Syafiq. Kita minta maaf. Kita ni masa memang mencuburi kita, Afiq, kan? Semua orang nak ni. Okey, Rel, kita pun tak boleh nak cakap lah sebab semua orang dah beratur kan? Betul. Kau closing, Rel? Okey, jangan lupa like, subscribe dan share Teknokrat, Transparansi Teknokrat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aril. Saya Uda. Syafiq, terima kasih kerana sudi datang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di season akan datang. Assalamualaikum.